Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wanda Syakira binti Mustafa. Hari ini saya akan membentangkan hasil kajian dari assignment dan artikel review saya. Tajuk assignment saya adalah asal-usul manusia menurut pandangan suku Iban. Suku Iban adalah salah satu rumpun Austronesia yang terdapat di Sarawak, Kalimantan Barat, Brunei, Sabah dan Johor. Pembentukan dan perkembangan budaya sosial kaum Iban ini terjadi semasa zaman kegemilangan Austronesia di Tampung Juah sebelum kaum Iban, Bidayuh, Penan, Malayik dan bangsa-bangsa lain berpecah kepada beberapa subsuku-subsuku yang ada sekarang. Suku kaum Iban merupakan penduduk peribumi dan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak dan kaum ketiga terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan Cina, dan mereka telah dikenali sebagai Dayak Laut yang berasal dari Kalimantan, Indonesia. Pengertian manusia. Menurut suku Iban, manusia ni adalah makhluk sosial yang berinteraksi antara satu dengan yang lain dan mereka mempunyai tujuan yang tertentu dalam hidupnya. Perkataan Iban itu sendiri telah membawa maksud manusia atau manusia biasa dan istilah itu digunakan untuk merujuk manusia adalah makhluk biasa yang berbeza daripada manang atau dukun. Asal suku jadi manusia pula, suku Iban percaya bahawa dunia dan manusia telah diciptakan oleh burung dewa Ara dan Irik yang dicipta oleh Raja Entala. Burung dewa Ara dan Irik telah mencipta dua orang manusia iaitu lelaki dan perempuan dan mereka telah dikatakan nenek moyang manusia. Raja Entala dan isterinya juga telah menggunakan kotoran badan mereka untuk menciptakan langit dan bumi. Kemudian mereka menciptakan manusia pula supaya manusia dapat mentadbir dan mengurus dunia tersebut. Seterusnya ialah unsur-unsur penciptaan manusia. Menurut suku Iban, manusia dicipta daripada tanah liat yang telah dibentuk atau dikempuk oleh dewa pencipta manusia mereka iaitu Selam Pandai dan ianya hidup kerana infusi air daripada batang kayu kumpang. Manakala Raja Entala pula menggunakan pokok pisang dijadikan sebagai bentuk manusia dan cairan pohon pala yang berwarna merah dijadikan sebagai darah manusia. Turut dikatakan juga, sumber alam seperti tanah, sungai dan hutan juga membolehkan seseorang itu hidup di muka bumi. Manusia pertama menurut suku Iban adalah seorang lelaki yang bernama Langkup. Dikatakan lelaki tersebut telah berkahwin dengan seorang wanita yang juga bernama Langkup. Disebabkan hanya mereka satu-satunya pasangan yang tinggal di situ, menyebabkan mereka dianggap sebagai nenek moyang manusia dan mereka yang memperkenalkan segala adab resam, tradisi, agama serta kepercayaan kepada generasi-generasi selepas mereka. Hubungan manusia dengan pencipta. Pada zaman itu, suku Iban mengamalkan sejenis kepercayaan lama yang dikenali sebagai pengarap lama. Mereka percaya kepada wujudnya petara iaitu Tuhan dan juga percaya kepada kuasa gaib yang lain seperti semangat orang hidup dan mati, semangat padi, semangat alam yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Masyarakat Iban juga percaya bahawa mereka mempunyai banyak dewa atau Tuhan dan mereka percaya bahawa keberadaan dewa tersebut adalah di banyak tempat. Contohnya dewa bongsu angin, dewa celah langit, dewa pucuk kayu dan dewa daratan. Tetapi terdapat 3 dewa utama yang sering dikaitkan dengan nilai budaya Iban iaitu dewa peperangan, Senggalang Burung, dewa roh padi, Simpu Langgana dan dewa pencipta manusia, Selam Pandai. Tugas dan tujuan manusia dicipta di muka bumi ini ialah pertama, tugas mereka adalah untuk mempertahankan alam sekitar dan memperjuangkan keadilan alam sekitar. Menurut suku Iban, manusia dan alam sekitar saling bergantung antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, setiap tindakan manusia sememangnya harus mengambil kira tentang kepentingan spesies-spesies lain juga yang turut menghuni permukaan bumi. Manakala tujuan manusia diciptakan pula ialah
untuk berbakti kepada penciptanya dengan memanfaatkan segala kelebihan dan kesempurnaan yang telah diberikan. Selain daripada itu, mereka juga harus menentukan pencapaian antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, di mana mereka harus membezakan yang mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk yang telah menjadi kewajipan mereka di dunia ini. Kehidupan selepas mati. Masyarakat Iban percaya akan kehidupan selepas mati kerana ia digambarkan dengan konsep kewujudan dunia lain yang disebut sebagai sebayan. Kehidupan di dunia sebayan dikatakan serupa dengan kehidupan di dunia, malah kehidupan di dunia itu lebih baik. Bagi mereka, si mati akan melalui perjalanan yang begitu ritual untuk melangkah ke alam kematian. Dunia kematian itu digambarkan sangat bertentangan dengan dunia nyata manusia. Sebagai contoh, terdapat situasi yang berlawanan seperti dunia kematian mengalami waktu malam manakala dunia nyata mengalami waktu siang. Masyarakat Iban juga percaya bahawa keadaan dunia selepas mati iaitu dunia sebayan ini umpama satu dunia yang misteri dan digambarkan mempunyai ciri-ciri persamaan dengan keadaan dunia nyata. Contohnya, adanya pertempatan rumah panjang, sistem sosial dan ciri-ciri budaya yang hampir serupa dengan tradisional masyarakat Iban. Kepercayaan dan amalan keagamaan. Masyarakat Iban percaya akan perayaan Gawai Batu di mana perayaan ini diadakan untuk memohon keberkatan daripada dewa bagi menghindarkan tanah rumah daripada gangguan serangga perosak dan penyakit. Selain itu, mereka turut percaya dengan perayaan Gawai Burung. Dikatakan perayaan ini dilakukan sebagai tanda penghormatan mereka kepada Senggalang Burung iaitu Tuhan Perang bagi masyarakat Iban. Bagi amalan keagamaan, mereka mengamalkan pengarap lama di mana mereka percaya wujudnya Tuhan dan juga kuasa gaib yang lain. Kesan kepercayaan konsep manusia kepada kaum Iban. Masyarakat Iban percaya bahawa manusia telah dicipta oleh Dewa Pencipta manusia mereka iaitu Selam Pandai. Oleh sebab itu, mereka percaya adanya Dewa yang telah mengawal kehidupan mereka. Mereka boleh meminta apa sahaja bantuan daripada Dewa tersebut untuk melakukan sesuatu perkara. Kepercayaan terhadap Dewa-Dewa tersebut juga dikatakan akan membawa keberkatan, kebahagiaan, kedamaian dan keharmonian dalam hidup mereka serta mereka akan mendapat perlindungan daripada sesuatu ancaman. Sekarang kita beralih pula kepada ulasan artikel. Tajuk ulasan artikel saya ialah pengaruh demografi terhadap perubahan sosiopolitik orang Iban di Sarawak. Artikel ini telah ditulis oleh Dr. Bilcher Bala yang merupakan seorang pensyarah kanan di program sejarah, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia dan ditulis juga oleh Philip Baginda yang merupakan seorang pelajar ijazah kedoktoran PhD di program sejarah, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ringkasan artikel. Penulis telah menceritakan tentang faktor demografi yang telah memainkan peranan penting terhadap perubahan sosiopolitik dalam kalangan orang Iban. Mereka juga menerangkan tentang sejarah asal-usul dan corak migrasi orang Iban berasaskan 4 fasa utama iaitu fasa tradisional, fasa pemerintahan dinasti Brooke, fasa pasca kemerdekaan tahun 1963 dan fasa selepas tahun 1983. Penelitian terhadap perkembangan demografi yang berasaskan pola pertempatan telah dilakukan untuk mengenal pasti segala bentuk perubahan yang telah berlaku dalam struktur kepimpinan, pemikiran dan perjuangan politik mereka. Terdapat beberapa isu yang menarik yang saya dapati daripada artikel ini. Antaranya ialah budaya berjalai dan budaya ngayau. Budaya ngayau telah menerangkan bahawa orang Iban bukan bangsa yang sengaja membunuh orang sembarangan kecuali seseorang itu telah dianggapnya sebagai musuh. Budaya ngayau pada ketika itu adalah suatu kaedah survival bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Manakala budaya berjalai pula dikaitkan dengan keterlibatan orang Iban dalam kegiatan perdagangan.
Seterusnya ialah asal-usul orang Iban. Budaya Hindu dipercayai telah mempengaruhi kepercayaan orang Iban, terutamanya dari segi mereka memiliki banyak petara iaitu dewa atau Tuhan. Petara dipercayai dipinjam daripada perkataan Hindu yang merujuk kepada avatara, namun terdapat perbezaan dari segi ejaannya. Kekuatan artikel ini ialah penulis telah berjaya mendedahkan isu kepada pembaca secara terperinci dan lebih mendalam. Selain itu, penulis telah menyusun maklumat dengan menarik di mana setiap subtopik dipisahkan serta dihitamkan. Hal ini akan dapat meningkatkan tahap kepekaan pembaca terhadap peralihan subtopik yang lain. Selain itu, terdapat juga beberapa kelemahan dalam artikel ini, di mana penulis menggunakan beberapa istilah yang kurang difahami dan agak mengelirukan pembaca. Selain itu, terdapat juga beberapa kesalahan tata bahasa dan ejaan dalam penulisan artikel ini. Hal ini akan merendahkan nilai sesuatu artikel itu. Selain kekuatan dan kelemahan, artikel ini turut memberi sumbangan kepada pembacanya di mana ia memberi peluang kepada pembaca untuk lebih mengenali cara hidup, agama dan sosiopolitik kaum lain di Malaysia. Di dalam artikel ini, penulis ada menyatakan bahawa perlabelan yang negatif dan tanggapan yang salah mengenai amalan ngayau tidak harus diberikan kepada orang Iban kerana hakikatnya mereka bukan bangsa yang sengaja membunuh orang sembarangan, kecuali seseorang itu dianggapnya sebagai musuh. Saya kurang bersetuju dengan kenyataan ini kerana walau apapun konsep amalan yang diamalkan oleh mereka, ia tetap menjurus kepada perbuatan yang salah, iaitu perbuatan membunuh sesama manusia, meskipun mereka hanya membunuh musuh sahaja. Hal ini tetap bertentangan dengan agama Islam kerana kita dilarang sama sekali untuk membunuh sesama manusia sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Malahan kita dituntut untuk mencurahkan kasih sayang antara satu dengan yang lain, saling tolong-menolong dan berbuat baik sesama manusia. Hal ini amat bertepatan dengan saranan Rasulullah SAW dan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa tidak berasa belas kasihan terhadap sesama manusia, Allah pasti tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Riwayat At-Tirmizi. Dan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak beriman seseorang itu selagi dia tidak kasihkan saudaranya sebagaimana dia kasihkan dirinya sendiri. Riwayat Bukhari. Selain itu, budaya Hindu juga dipercayai telah mempengaruhi kepercayaan orang Iban, terutamanya dari aspek mereka memiliki banyak dewa atau Tuhan. Petara dipercayai telah dipinjam daripada perkataan Hindu yang merujuk kepada avatara. Orang Iban tradisional percaya dengan keberadaan petara di banyak tempat. Menurut Islam, Tuhan atau Allah itu adalah Maha Esa yang mana tiada lain selain Dia. Tuhan yang dipercayai oleh manusia adalah Esa dan Tunggal, yakni tiada dua maupun tiga. Di samping itu, Tuhan telah diyakini sebagai pencipta yang maha kuat, maha tahu dan maha berkuasa ke atas alam semesta ini. Oleh sebab itu, umat Islam wajib menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, iaitu tiada lain selain Dia yang berkuasa. Dalam konteks ini, Al-Quran telah menjelaskan bahawa, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhanmu yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Penulisan artikel ini telah memberi impak yang positif kepada saya, iaitu melalui pembacaan artikel ini saya dapat menambah dan meluaskan ilmu pengetahuan saya. Saya dapat belajar banyak perkara baru hasil daripada pembacaan artikel ini. Selain itu, saya juga dapat menambahkan perbendaharaan kata. Di dalam artikel ini, saya menemukan pelbagai jenis perkataan baharu yang digunakan oleh penulis. Contohnya, perkataan pupu yang digunakan untuk merujuk kepada sistem cukai dan juga perkataan Rivery system yang digunakan untuk merujuk kepada sistem sungai. Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang telah disenaraikan, terdapat beberapa cadangan yang bersesuaian. Antaranya ialah penulis haruslah menyelitkan glosari di dalam penulisan mereka supaya pembaca dapat memahami setiap istilah yang digunakan oleh penulis. Selain itu, penulis haruslah peka dan teliti terhadap kesalahan tata bahasa dan ejaan. Penulis boleh merujuk kamus dewan atau menggunakan aplikasi untuk membetulkan ejaan terutama untuk tulisan dalam bahasa Inggeris.
Tidak lupa juga, penulis haruslah sentiasa menyediakan isi-isi yang informatif yang boleh memberi banyak ilmu baru dan impak yang positif kepada pembaca, kerana artikel yang baik adalah artikel yang memberi manfaat kepada pembacanya. Sekian sahaja daripada saya.